Ya, semua berjaya mengawal. Morning Fendi. Morning Amira. Attendance. Sekejap ya. Okay, so saya dah bagi link attendance. Boleh masuk pula. Boleh isi. Hari ni Khamis 7 April jam 9 pagi. Saya harap ada yang dah try buat individual assignment ni sebab kalau boleh saya nak minta hantar dalam masa terdekat. Oh, diingatkan kembali. Esok UPS. Esok waktu, Sabtu lah. Ya, salah. Ya, salah. Terkejut saya. UPS 2, Sabtu. 9 April. Urutnya 9. So UPS 3 pun dijangka dalam masa terdekat mungkin next week. Paling cepat next week. Paling cepat next week. Lepas tu apa ni namanya? Hantar individual assignment minta awal dah bagi tahu tadi. Lepas tu apa lagi sebab kenapa saya minta awal daripada kalau korang ada tengok RPS minggu 15 tu baru hantar apa ni namanya, sepatutnya minggu 15 tu baru hantar individual assignment. Where is my RPS ni? Tengok sini
individu assignment submit minggu 15, 18 hingga 24 April. Akan tetapi pada 22 April kami diminta untuk menghantar markah PB. Markah PB itu adalah kesemua markah UPS dan kesemua markah assignment. Kalau baru nak buat UPS 3 dan baru nak submit individu assignment masa tu memanglah tak dapat. So sebab tu saya anjakkan UPS 3 dan anjakkan tarikh submit individu assignment. Okay, so di akhir discussion ni saya akan bagi tahu bila saya akan minta individu assignment tersebut. Kalau kamu dapat hantar awal, lagi bagus. So saya tak berhasrat pun untuk masuk chapter 7 minggu ni. Saya nak lepaskan UPS 2 dulu. Next week baru kita masuk chapter 7. Chapter 7 senang je. Dua benda je, area dengan volume. Kalau awak tengok tu pun saya boleh habis dalam masa 1 minggu je sebenarnya. Lepas tu kalau awak buat odok, alhamdulillah lah bagus lepas tu nanti akan ada countdown. Lepas tu awak bercuti sebulan sebulan kan sebab exam lambat lagi bulan Jun. So basically macam bercuti sebulan, habis terbang semua yang SEM 2 punya belajar dari chapter 1 sampai jangan terbang. Tutup kepala Mana tadi? Ni. Yang baru masuk, tolong isi attendance sekejap. Sementara ada masa, sementara saya belum start lagi Hari ni 7 April. April 2022, masa 9 hingga 10 AM. Baru 55 orang. Nanti yang belum isi ni jangan lupa isi attendance Hari Sabtu tu pukul berapa? Pukul 12. 12 tengah hari, bukan 12 tengah malam tau. Baru 68 orang. So ada beberapa yang dah hantar full draft dekat saya dan alhamdulillah semuanya betul. Tahniah untuk orang tersebut. Tak share namanya siapa. Rahsia. Okay, so kita start je lah. Saya paste link lagi sekali. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua orang. Terima kasih bangun pagi. Untuk yang tak berpuasa, harapnya dah sarapan. Untuk yang berpuasa, teruskanlah berpuasa, kumpul pahala banyak-banyak. Okay, so kita start dengan soalan 1. Soalan 1 ni dia nampak panjang dan serabut. So tulisan kena kemas. Sebenarnya benda ni senang je bila once awak dah berjaya substitute. Bila soalan cakap macam ni by using substitution, obviously ini soalan integrate by sub. So and dia dah bagi pun apa benda yang kita nak let sebagai U. So ikut je arahan dia. Jangan kau pandai-pandai ambil E kuasa X kuasa 3N tambah 8 tu jadi kau punya U sebab awak rasa tu lebih complicated. Jangan. Kalau dia dah bagi tu adalah reason dia kenapa.
Okay. So kita ada U sama dengan X kuasa 3N. So macam mana nak buat benda ni? So awak try lah compare. Kalau awak rasa susahnya kuasa 3N tu, awak try compare dengan U sama dengan X kuasa 3. Kan lebih kurang kan? So apa yang awak buat bila awak differentiate ni? Kan kuasa bawa pergi depan. Kuasa bawa pergi depan. Lepas tu X, kuasa dia tolak 1 kan. So samalah apa yang jadi dekat du dx ni. Kuasa dia bawa pergi depan. Lepas tu darab dengan X tu kan. Kuasa dia jadi apa? Tolak 1. Nampak? Guna comparison macam ni so that awak nampak apa nak buat. Bila kita punya macam ni, kita punya functions tu dalam bentuk general 3N macam tu. Okay, so selepas tu susunlah kan. Kalau untuk substitution kan saya suruh buat 3 baris. U, du dx, kemudian dx. So kita akan ada du over 3N x 3N minus 1. So bila kita masukkan dalam kita punya original question, ni contoh saya kecilkan dia. Sedikit je. Bila kita masuk dalam original question yang atas sekali sana, so kita ada integrate n x 3n minus 1, tak kacau. Lepas tu kita ada e, kuasa x kuasa 3n yang atas tu, dia dah jadi u. And then kurungan e kuasa u again tambah 8. And our dx is du over 3n x 3n minus 1. Sekejap Sekejap. Okay, so kita dah boleh nampak dah kat sini siapa yang kena cancel sebenarnya kan. So kita nampak ni ada n x 3n minus 1. N x 3n minus 1. Benda sama. So kita cancel. Lepas tu awak nampak tu ada 3. 3 tu constant. Bawa lah dia keluar. So awak akan dapat 1/3 sebab 3 tu original ni dekat bawah. And then integrate EU plus 8 du. So dekat sini expand je lah. So bila expand, awak akan dapat apa? 1/3 integrate EU darab EU tambah 8 darab EU. So dekat bahagian sini, EU darab EU ni adalah indeks semata-mata. So ada yang tunjuk teraf dekat saya dan masih lagi blur pasal indeks Kita dah SEM 2, awak nak masuk PST dah tahun depan. Masih lagi lemah indeks. Macam mana? So you need to do something with that. With yourself. Dah hujung SEM 2 masih lagi lemah indeks. Susahlah macam tu. Okay. So dekat sini kita guna hint yang A kuasa M darab A kuasa N. Bila base tu yang A tu base darab atau bahagi kuasa sahaja yang akan affected tambah atau tolak. So kalau dia darab dapat A M tambah N. Apply benda tu dekat EU darab EU tu. And then awak selesaikan, awak akan dapat jawapan lah. Takkanlah saya nak bagi jawapannya tak? Selesaikan. And then dapat jawapan. Jawapan kita dalam bentuk 2 term. Ada 2 term, maksudnya term pertama tambah term kedua tambah C. Macam tu. Takkanlah saya nak bagi jawapannya tak? So, dah siap ni.
Ada soalan kedua, bila mana soalan tu cakap perkataan hence. Banyak kali saya tekankan bila soalan cakap hence mesti guna final answer dekat previous, dekat sebelum tu. So, okay, hence. Bila soalan hence macam ni kan, dia mesti dan confirm akan ada kaitan dengan yang sebelum tu. So, awak nak tak nak kena compare. So 3/5 n x 3n minus 1 e x kuasa 3n e x kuasa 3n plus 8 dx. So kalau awak nampak, dan sepatutnya memang nampak lah, ni Nata ni kat sini ni sama dengan original question dekat soalan pertama. Sama. So kalau dia sama, maksudnya bila kita integrate benda tu, apa yang sama? Jawapan dia lah. Kan? So, awak susun balik benda ni sampai dia dapat sama macam original tadi dekat soalan yang pertama tadi. So, kita ada constant bawa keluar. Integrate 1 hingga 3 yang n x 3n minus 1 e. Tulislah panjang ni kan. So, kan tadi kita dah kira, dah integrate and dah dapat jawapan pun dalam bentuk ini tadi. Perlukah kita tulis plus C? Tak perlu sebab kita ada limit dari 1 hingga 3. And then kita ada 3/5. Substitute 3 tolak substitute 1. Nak darab masuk boleh, tak nak darab masuk pun tak apa. Tapi akan ada isu dekat dia punya kuasa. Kalau korang dah try soalan ni, korang nampak isu dekat kuasa tu dan korang tak tahu pun macam mana nak buat. Ini semua indeks je semata-mata, okay? So kat sini saya pakai pen merah, saya bagi hint. So hint yang pertama, saya zoom in. 1, kuasa apa-apa pun. 1, kuasa apa-apa pun akan dapat 1. So awak kena ingat benda tu sebab nanti awak akan jumpa dekat sini 1 kuasa 3n. Saya tak akan tulis. Awak catatlah sendiri apa saya cakap ni. Awak akan jumpa 1 kuasa 3n. Dan awak kena ingat benda ni. 1 kuasa apa-apa pun akan dapat 1 sahaja. Even 1 kuasa kosong pun akan dapat 1. Tak percaya tekan kalkulator. So hint yang kedua, substitute, ini bukan hint lah sebenarnya. Substitute 3 dan juga 1, dia punya limit tu dalam x, bukan dalam n. Yang ni kena berhati-hati. Nanti jawapan awak akan ada dalam bentuk n. So hint yang ketiga, nanti awak akan jumpa 2 kali 3 kuasa 3n like this. Kau jangan darab masuk 2 dengan 3 tu. Base dia lain juga tu. Jangan darab masuk jadi 6 kuasa 3n. Berdosa. So, biar je dia dalam bentuk 2 kuasa 3 kuasa 3n. 2 kuasa pula. 2 darab 3 kuasa 3n. And in fact, menggunakan indeks, kalau awak bagus indeks, 3 kuasa 3n tu sebenarnya kita boleh susun jadi 3 kuasa 3 kuasa n like this. This is index property. And 3 kuasa 3 you can get 27n like this. And tolong hati-hati dengan tulisan. Sama ada contoh 27n kuasa n ataupun 27n. Tolong hati-hati dengan tulisan. Sebab sekarang kuasa dia ada 2 tingkat kan. Macam E kuasa X kuasa 3N. Ada 2 tingkat kuasa tu. So bezakan tingkat kuasa tersebut. Jangan tulis dia sama baris jadi 27N like this.
Okay, so last hint saya bagi final answer dia. Bukan jawapannya, tapi saya kata final answer dia ada 4 terms. 4 terms meaning ada 4 ketul lah. So seketul pertama tambah seketul kedua tambah seketul ketiga tambah seketul keempat. Ni 4 terms. So bila ada 4 terms, lepas tu kalau awak nak samakan denominator ke, nak buat apa ke, itu ikut suka hati awak. Tapi yang penting kuasa dia 1 dan 3. Hint yang pertama dan ketiga tu mesti simplify kuasa. Faham So saya pergi ke soalan 2. Okay, so soalan kedua ni. Hint ke ni? Nak kata hint tak hint sangat lah. Kalau function tu tak ada x, so sekarang kan kita buat dx kan? So kita cerita pasal x lah kan? So kalau function tersebut tak ada x, maksudnya dia constant. Constant tu apa? Constant tu nombor dan constant tu boleh bawa keluar. So dekat sini saya cerita pasal ini, highlight hijau, 2 ln E. Kalau tak percaya tekan kalkulator, ln E tu berapa? Dia tak ada X kan? Kalau tak ada X maksudnya dia constant. Bawa lah dia keluar. So awak akan dapat 1/2 ln E integrate ln set 3 ln set 8 E2X set E2X tambah 1 dx. And kalau awak tekan kalkulator 2 ln E ni awak akan dapat 2 je. Sebab nilai ln E tu adalah 1. So dekat soalan ni awak kena fikirlah yang mana kita tak tahu nak buat pakai apa kan. Dia tak cakap pun buat pakai integrate eksponen biasa ke ataupun substitution ke ataupun by part. So saya selalu pesan always try guna substitution dahulu. So kalau substitution tu boleh cancel, then you can selesaikanlah. Contoh kalau kita try apply substitution dulu, kita kena let u kan. So u yang kita cari tu kena yang complicated. So kita ada function pertama dan juga function kedua. Ni ada dua benda yang didarabkan, E dengan cert. So antara E dengan cert, siapa lagi complicated? Obviously cert. Tapi kita ambil cert ke sebagai u? Kita ambil dalam dia sahaja. So dalam dia ada apa? E2x plus 1. So macam biasa nak buat substitution E du dx and then dx. Dan di sebelah dia terus tukar cari limit u. When x equal ln set 3 u equals E2, masukkan ln set 3 plus 1. Tak payah susah-susah nak simplify, tekan je kalkulator. Tekan kalkulator sebiji-sebiji, E2 darab ln set 3 tambah 1. So sebab tu saya suruh awak invest dekat kalkulator up sikit lah daripada kalkulator yang macam zaman sekolah dulu. Yang pecahan dia pun sebaris je, bukan 2 tingkat. So bila awak substitute benda ni awak akan dapat nombor bulat lah. Saya dah tak ingat dah berapa, 4 dengan 9 kot. Okay. So contoh dekat sini kita dapat M. Lepas tu when x equals ln set 8 u sama dengan, contoh saya dapat N. So kita teruslah masukkan dekat original question ni. So kita ada 1/2 yang 2 ln E dekat luar tu. Integrate dari M sehingga N. Limit U yang baru. Kemudian kita masukkanlah, kita ada E2X, lepas tu ada set U kan sepatutnya. Set tu tukarlah jadi kuasa. And then dx kita akan jadi du over
something lah. Something yang kita tak tahu pun apa. Saya letak love lah kat situ. Differentiate e to x plus 1 tu baik-baik. And then kita simplify. Simplify, masukkan nilai m dengan n lah. Tolak atas apa? Atas tolak bawah. So nanti dekat sini awak selesaikan. Oh, ada 1/2 dekat depan. Macam tu. Tak ada tambah C sebab ini daripada ada limit dari M sampai N. So and then 1/2 kemudian substitute sahaja. Substitute atas tolak substitute bawah. Dan semua orang ni darab dengan 1/2 dekat luar tu so tolong berhati-hati. Dan nak bagi jawapan dalam desimal pun tak ada masalah sebab soalan ni tak minta khusus nak jawapan dalam bentuk eksponen semata-mata ke, macam tu tak ada kan. So bagi je dalam desimal. So kalau nak bagi 4, paling banyak 4 decimal places lah, jangan bagi banyak-banyak sampai 5. Banyak sangat tu. Okay, so that's for question 2. Saya try untuk habiskan awal. Kita pergi ke soalan 3. So soalan 3 dia dah cakap awal-awal dah bagi jawapan dalam bentuk E. Bukannya desimal. So tak boleh bagi jawapan dalam bentuk desimal Okay. So dekat sini kita nampak soalan dia integrate 1 sampai E X darab ln X. So kita tak tahu pun nak guna substitution ke, nak guna by part ke, dan saya dah bagi tahu always guna substitution dulu. So contenglah dulu, try guna substitution. So antara X dengan ln X, mana yang lebih complicated? Obviously ln X. So you ln X. Du dx adalah 1/x and then dx adalah x du. Tukar tempat je. So bila kita masukkan dalam original question, kita akan ada, ni kita conteng dulu kan. So limit dia nanti sekejap. So x tak kacau, ln x dah jadi u and then dx jadi x du. So nampak tak dia jadi u darab x squared du. X squared ni kalau kita nak tukar dekat sini pun nanti dia akan jadi eksponen dan dia kena buat method lain lagi sekali sebab kita tak dapat nak simplify dia pun. So dekat sini kita tak boleh integrate sebab apa? Sebab ini kan du. Mana boleh kita integrate X? Kita kena integrate U saja. Tak boleh ada X. So nak tak nak, kat sini tak boleh cancel, tak boleh integrate. Maksudnya kita tak boleh guna substitution lah. Tak boleh guna substitution. Tadi saya nak tulis apa? Tak boleh cancel, tak boleh integrate. So method substitution ni tak boleh pakai. Try lah guna by part. Sebab tu saya cakap buat draft dulu, conteng-conteng. So bila by part awak kena pilih lah lopet. So kita ada integrate x ln x dx. So x yang pertama ini apa? Ini polinomial. So ln x ni obviously ln. So kita ada lopet kan. So ln datang dulu daripada p. So obviously u kita adalah ln x. So dekat sini u adalah ln x, maka dv adalah baki yang tak menjadi u tadilah, iaitu x dan dx. Di mana u kita akan differentiate dan dv kita akan integrate both sides. And masukkan dalam formula macam biasa. So bila awak masukkan dalam formula, saya dah ajarlah hari Selasa hari tu. U, V tolak integrate V du. So kalau awak rasa hassle nak tulis dia macam ni kan, 1E macam ni, kan saya cakap saya prefer method ni kan. So kalau hassle nak tulis macam ni, terus dia tulis, buat je UV tolak integrate V du, terus buat satu kotak besar macam ni, 1E. Okey je, tak ada masalah, boleh tulis macam ni. So soalan 3 ni senang, nak markah je.
Sama juga macam soalan 4. Ini pun senang. 1 4 markah lagi 1 2 markah. Memang senang nak mampus. Kalau tak dapat jawab tak tahulah. So tengok dekat soalan 4A, obviously dia dah bagi tahu kat situ guna integration by parts. Kau jangan degil nak pakai benda lain pula. So buatlah dekat sini kan soalan A kita ada integrate ln x dx. Dan saya dah tunjuk dah example ni sama ada dekat YouTube Unit Maths ataupun dekat saya punya GM. So kita ada satu function je ln. Obviously lah ini L dan dia lah akan jadi U. So U kita adalah ln X, maka kita punya dV adalah baki itulah dx. Di mana U akan differentiate, dV akan integrate dapat V. So bila integrate daripada 2 sehingga 7, substitute lah dia punya nilai dia. So akan dapat macam ni lah. UV tolak integrate V du. So semua ni daripada 2 sehingga 7. Masukkan substitute 7 tolak substitute 2. Terus dia tekan kalkulator, tak payah nak simplify apa-apa, tak payah. Maksud saya tekan kalkulator dekat hasil yang kita dapat di dalam ni. Kau jangan tekan kalkulator dekat atas tu pula. Itu hanya untuk check yang kita punya jawapan lepas kita kira tu betul. Okay, so kita akan dapat jawapan bagi dalam bentuk 4 decimal places. Okay, saya wakilkan dia dengan star lah contoh. So kita ada soalan B. Dekat soalan B, dia cakap hence. Bila dia cakap hence, kita kena guna jawapan dari soalan sebelum. So tengok dekat soalan B tu, dia bagi integrate 2 hingga 7. Tengok limit dia sama. And then ln sed x dx. Ini semua orang tahu. Ln kuasa boleh bawa pergi depan. So sed tu boleh tukar jadi kuasa 1/2. Lepas tu awak kena pandai sendirilah 1/2 tu boleh bawa ke depan ke tidak. Banyak kali dah saya cerita pasal ni kan. So untuk dia ni kita boleh bawa ke depan dan bawa terus ke luar. Sebab dia apa? Sebab dia constant. So kita ada 1/2 integrate dari 2 hingga 7 ln x dx. Ni sama macam soalan 1 tadi. Awak tengok balik ni. Kan sebiji macam soalan A tu. Dan awak dah kira dah pun dia. Limit dia pun sama. Bila awak kira awak dapat star dekat bawah tu kan. So awak ada 1/2 kali star. 2 markah je soalan ni. Tak payah nak integrate lagi sekali macam biasa. Siapa integrate lagi sekali, saya terus bagi kosong So terus dapat jawapan. 2 markah je. Nak buat jalan kerja panjang pun tengok markah dulu. Berbaloi ke jalan kerja panjang dengan markah yang diberi. Okay, so itu soalan 4. Nah, soalan 5 ni pun saya dah explain hari tu dalam kelas kan. Saya explain integrate, differentiate and then dapatkan jawapan and then patah balik guna antiderivative. So siapa yang lupa, saya tunjuk balik. Dan siapa yang lambat masuk hari tu memang tak dapat lah. Okay, so ni contoh soalan 5. Saya bagi contoh yang dah siap jalan kerja. So kalau tengok dekat sini, kalau soalan tu guna tan kan, saya guna sin. Untuk yang dah dengar hari tu, lagi sekali lah awak dengar So lepas tu integrate pula. Differentiate guna power rule. Saya dah tulis dah kat situ side note. Guna power rule. Tengok balik nota kalau lupa macam mana nak apply power rule tersebut. Lepas tu guna identity. Kalau tak tahu identity tu macam mana, Google. Main saya tunjuk macam mana nak Google. Buka Chrome. Google, Trigo identity. Nampak cara tanam pokok pula aku Google. Trigo. Nampak Trigo identity, tekan.
Tukar, cari dekat image. Lepas tu tekanlah mana-mana gambar. Nampak tu identity. So dekat identity sana tu ada 3 identity. Nanti dekat soalan 6 pun awak kena pakai identity ni juga. Okay, so awak manipulate lah, susun-susun lah siapa yang awak nak substitute, letak dia sebagai subjek. So kebanyakannya akan guna identity yang pertama dengan identity yang kedua. Sin squared tambah cos squared sama dengan 1 ataupun 1 tambah tan squared sama dengan secant squared. Okay, Google, benda boleh Google. Ni identity tadi yang saya tunjuk dekat sini ni identity. Lepas tu dapatlah contohnya macam ni lah dapat kan. And then soalan selepas tu, soalan hence dia kata integrate cos cube. So sebab dia cakap hence, tadi saya cakap kan mesti guna previous kan. So menggunakan anti-derivative yang kita dah belajar masa mula-mula sekali belajar differentiate dan integrate. Terbalikkanlah dia guna anti-derivative. So nampak kan saya buat daripada sin cube saya dapat answer 3 cos theta tolak 3 cos cube. So terbalikkan dia. Lepas tu tengok pen merah kat situ saya tulis property of integration. Bila ada 2 tambah atau tolak macam ni kita boleh pisahkan dia. Pisahkan dia, bawa pergi sebelah. Kita susun sampai kita dapat orang yang kita nak tu. And then kalau tengok highlight pink dekat bawah sana tu, masa tu saya explain yang hanya bahagian integration ni sahaja yang kita kena kira. Yang sin cube ni tadi dia datang daripada jawapan integration ni. Tengok highlight purple di sini. Sin cube tu kan jawapan kepada integration kan, sin cube tambah c. So dia tak payah buat apa-apa lagi dah. So dapatkan jawapan dalam bentuk general macam ni, kemudian soalan tu kan minta integrate daripada 0 sehingga pi per 4 kan. So dah settle general macam ni, tuliskan balik. Contoh saya buat kat tepi sini Integrate 0 hingga pi over 4, contoh kalau soalan nak macam ni. So tuliskan balik jawapan dia lah 1/3 sin cube theta tolak 3 sin theta. Tambah c tak payah ambil, masukkan je limit macam ni. Nampak tak saya tulis pakai pen biru kat tepi tu. Kira dulu daripada dapat general plus c macam ni and then baru masukkan limit mengikut apa yang soalan nak. Ini contoh untuk soalan 5. Saya kena explain guna contoh lain sebab takkanlah saya nak buat soalan yang sebenar kan. Okay. So saya patah balik ke yang tadi. Nampak ni dekat bawah ni dia suruh integrate dari 0 hingga sini. So nampak kan ni kan dari sini ada 3 tan kuasa 4 ni. So bila awak patah balik dia akan dapat integrate 3 tan 4 theta tambah 3 secant square theta tolak 3 sama dengan tan cube theta tambah c. Tengok saya patah balik je, tak payah differentiate pun boleh dapat. Tapi kena tunjuklah yang soalan pertama tu ada dua soalan soalan 1 dengan soalan 2. So saya nak discuss lebih yang soalan 2 ni lah. Lepas tu kan tadi saya cakap apply kan 3 tan kuasa 4 d theta tambah integrate 3 secant square theta d theta tolak integrate 3 d theta sama dengan tan cube theta tambah c. So kita nak tan kuasa 4 je kan, pindahkan orang yang tak diperlukan macam yang saya buat tadi. Kalau sempat screenshot, sempatlah. Kalau tak sempat, pada muka lah. Saya bukan astro, tak ada siaran ulangan. Okay, so kita pergi ke soalan 6. Ini tadi pun sama juga yang saya cakap pasal trigo identity sebab kita perlukan trigo identity ni dekat sini. So, dekat sini, obviously dia kena guna integration by sub sebab dia dah bagi tahu dah by using u sama dengan tan theta. Maksudnya memang kena guna by sub lah.
So bila dia kata U sama dengan tan theta, maka du d theta, differentiate tan semua orang tahu. Sepatutnya dapat secant squared theta. Lepas tu guna d theta tak ada dx sebab dekat sini soalan guna d theta. So obviously d theta adalah du over secant squared theta lah. And then sebab ini adalah by sub, terus tukar limit u. When theta equal 0, u equal berapa? Contoh m. When theta equals pi over 4, u equals berapa? Contohnya n. So, masukkan dalam original question. Tapi sekarang kita ada tan theta, kita dah tukar jadi u. Kemudian ada secant kuasa 4 theta. Kita tak kacau. And then d theta dah jadi du over secant squared theta. Limit dah tukar daripada m sehingga n. Guna limit ini. So sekarang kalau awak tengok dekat secant squared tu, secant squared sini dia boleh potong dengan kuasa 4 sini. So kuasa 4 akan ada baki kuasa 2. So awak akan ditinggalkan dengan u darab secant squared theta du. Ini adalah special case, lebih kuranglah special case. Di mana kat sinilah saya nak awak Google juga identity trigo. Tadi kan saya dah tunjuk cari identity untuk secant squared. Tadi kita dah Google identity untuk secant squared. Nampak tak tu? Masukkan dia. Lepas tu relatekan balik dengan kita punya. Tadi kita dapat apa tu? Secant squared sama dengan 1 tambah tan squared kan? Relatekan balik dengan u sama dengan tan. Kalau tan sama dengan u, tan squared sama dengan apa? Fikir. Fikir, lepas tu integrate. Lepas tu integrate dan selesaikanlah. Bila selesaikan awak kena substitute n tolak substitute n. Lepas tu dapat jawapan sama ada dekat sini awak akan dapat pecahan cantik. Pecahan yang cantik. Okey, dia tak dapat dalam desimal yang serabut, tak boleh tukar jadi pecahan pun tidak. Dia dapat jawapan pecahan yang cantik dan kalau nak tukar pergi desimal, silakanlah, tak ada masalah. Nak bagi dalam pecahan pun boleh. Okey, so itu sahaja. So sebelum awak hantar, tolong ingat yang jangan kedekut kertas. Satu soalan untuk satu muka surat sahaja sebab saya nak space untuk komen awak punya jalan kerja tu. Okey, kalau semua betul tak adalah komennya. Kalau ada salah, komen saya panjang lah bebel kat situ. Lepas tu, bila nak submit dekat GC, tolong pakai pen sebab kadang-kadang ada kamera kan yang bila ambil gambar tu tak jelas, macam tak ada lampu kat bilik dia. Jadinya kalau pakai pensel dia tak terang. So tolong ambil, tolong tulis pakai pen dan ambil gambar di tempat yang cerah lah. Okey, bawah matahari ke, bawah lampu ke, yang penting dia cerah. Kalau boleh tukarkan kepada, kalau pakai cam scanner tu dia ada editing tool dia tu kan yang boleh kasih cerah lagi kan. And then ambil gambar dengan yang terpaling lah sangat jelas. Jangan bergoyang-goyang, nanti saya tak nampak lah nombornya tulis apa. Okay, dan untuk submit tu, tuliskan awak punya nama, kelas, individu, assignment. Itu je. Nama, kelas, individu, assignment. Nama pendek pun tak apa sebab bila awak submit tu kan ada nama awak kan. Tapi dekat file tu bagi nama pendek pun tak apa. Okay, so thank you.
So untuk hantar draft boleh PM saya anytime from now, bagi dalam format gambar. Tapi hantar di GC dekat draft bagi format gambar, hantar di GC PDF. PDF tu compile semua macam kita buat sebelum-sebelum ni lah. Okay. So siapa yang nak hantar GC awal, di GC awal sangatlah digalakkan. So saya bolehlah tengok awal kan. Okay, dan paling lambat 15 April. Faham Okay. So I guess that's it. Thank you so much. Recording ni saya takkan upload dekat YouTube Ni untuk simpanan sendiri sahaja. Okay. That's it. Thank you so much. Bye-bye. Boleh end call. Link attendance. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam. Bye, you. Thank you, everyone. Thank you, madam. Aisyah, Asnia, John, Isha, Amira. Siapa ada soalan boleh stay. Laura, Cesar.